السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Ibrahim Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intazara hatta idza malat ash-shams qama fihim faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم، أو كما قال. حديث صحيح متفق عليه. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakdirkan berjumpa musuh. Ini ceritanya. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Aufa, dia cerita hari itu ditakdirkan Allah Nabi bertembung dengan musuh. Intazara hatta idza malat ash-shams qama fihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggu musuh serang sehinggalah matahari condong nak malam. Kemudian qama fihim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri di depan sahabat-sahabat ramai-ramai ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya ayyuhan nas, la tatamannau liqa' al-adu. Nabi kata, wahai manusia, aku pesan dekat kamu semua, janganlah ada di antara kamu ni teringin sangat nak berjumpa musuh. Nabi pesan. Nabi kata, wahai manusia, wahai sahabat-sahabat aku nak pesan dekat kamu semua, la tatamannau liqa' al-adu. Tak usah teringin sangat nak jumpa musuh. Musuh jangan cari. Was'alullah al-afiyah. Kita orang Islam ni, kita disuruh supaya minta dekat Allah supaya selamat. Orang Islam tak disuruh pergi buka kancing baju, pukul dada, cabar orang. Tak disuruh kita orang Islam ni pergi sukat orang, pergi jengkai orang, pergi cabar orang, suruh bergaduh dengan kita. Nabi SAW bawa pasukan tentera.
Nabi tidak memulakan serangan ke atas musuh. Sebaliknya Nabi SAW bawa satu pasukan tentera. Nabi suruh tunggu satu tempat. Intazara hatta idza malati syams. Nabi kata tunggu musuh tak serang, tunggu sampai matahari condong nak malam. Jangan kita mula. Kerana sifat orang Islam ni dia defense. Dia mempertahankan diri, bukan dia cari pasal. Bila dah tunggu sampai nak malam, qama fihim, Nabi bangkit berdiri di depan sahabat-sahabat ni. Nabi kata, ya ayuhan nas, Nabi kata, wahai manusia, wahai kawan-kawan, la tatamannau liqa'al adu. Tak sah ada di kalangan kita ni yang bercita-cita nak pergi cari musuh. Was'alullahal afiyah. Sebaliknya kita orang Islam disuruh supaya minta ke Tuhan supaya selamat. Islam tak suka kekacauan. Islam tak suka bergaduh. Islam tak suka jadi musuh-musuh. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا. Nabi kata kalau ditakdirkan kita jumpa juga musuh, kita kena sabar. Mula tak mula. Kita tak cari pasal dengan siapa-siapa. Tak boleh kita pergi cari pasal dengan siapa-siapa. Tapi kalau orang main mencabar kita, cari pasal dengan kita, fasbiru, maka hendaklah kita orang Islam sabar menghadapi kegetiran perang itu. Wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Nabi kata ketahuilah sesungguhnya syurga terletak di bawah bayang-bayang pedang. Kalau ditakdirkan tak ada pilihan, kita terpaksa juga berhadapan dengan musuh yang mencabar sampai depan pintu rumah, maka sabar dan kita yakin kalau kita gugur, syurga duk tunggu kita, kerana syurga ada di bawah bayang-bayang pedang. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun angkat tangan baca doa, minta doa dekat Tuhan. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaih. Nabi pun angkat tangan baca doa. Nabi kata, ya Allah, Tuhan yang menurunkan kitab Al-Quran. Ya Allah, Tuhan yang menggerakkan awan-awan yang bergerak. Ya Allah, wahazimal ahzab, Tuhan yang boleh menghancur leburkan musuh-musuh yang bersekutu. Musuh pakat berapa ramai pun, kita ada Allah. Allah boleh menghancurkan musuh yang berpakat ramai-ramai ini. Ihzimhum wansurna alaihim. Nabi kata, ya Allah, binasakan, hancur leburkan musuh-musuh ini. Tolonglah kami untuk menghadapi mereka ini. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu kita faham apa Islam suruh kita buat sebenarnya. Islam langsung tidak pernah suruh kita memulakan pergaduhan. Islam langsung tak suruh kita jadi orang sombong. Islam langsung tak suruh kita ni pergi tunjuk berani, yang akhirnya berani yang tidak terkawal itu membinasakan diri. Islam langsung tak suruh kita memulakan benda-benda yang tidak elok. Tetapi kalau ditakdirkan kita tidak ada pilihan, kita terpaksa menghadapi musuh agama, musuh Allah, musuh Islam, kita kena sabar. Kesabaran itu walaupun sampai hilang nyawa, syurga Allah Subhanahu wa taala menanti kita. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, kata dia, anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'alal hawd. Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih.
Seorang sahabat yang bernama Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu menceritakan, kata dia, satu orang sahabat Ansar jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sahabat Ansar ni sampai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan. Dia offer diri dia tawarkan diri dia dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, pasal apa kamu tak lantik aku untuk jadi pegawai kamu seperti mana kamu pernah melantik si Fulan itu untuk menjadi pegawai kamu? Ya Rasulullah, pasal apa kamu tak lantik aku, bagi satu tugas dekat aku seperti mana kamu pernah lantik satu orang dan bagi tugas ke dia? Dia tawar diri dia dekat Nabi. Dia minta Nabi bagi satu tugas dekat dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kat dia, Nabi kata, innakum satalqauna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Nabi kata, aku nak bagi tahu dekat kamu semua, sesungguhnya di kalangan kamu akan jumpa ada sekumpulan manusia menjelang akhir zaman yang depa ni asaratan. Yang depa ni ada satu sifat suka nak mengutamakan ataupun nak mementingkan diri daripada orang lain. Nabi kata, hampa di kalangan hampa ni akan ada yang akan jumpa satu golongan manusia dekat akhir zaman esok, yang manusia ni dia manusia yang berkepentingan. Begitu. Manusia yang asarah, manusia yang dia nak, dia tawar diri, nak pegang yang tu, nak pegang yang ni dan sebagainya, tapi di sebalik tawaran itu ada kepentingan diri. Kamu akan jumpa, Nabi kata, menjelang akhir zaman kamu akan jumpa ada orang macam ni. Dia tawar diri, dia nampak macam dia nak berkhidmat, nampak macam dia ni sanggup nak buat kerja, nampak macam dia sanggup berkorban. Tapi di sebalik itu, dia ni satu orang yang ada kepentingan diri. Fasbiru. Nabi kata, siapa yang jumpa dengan golongan yang macam ni, bersabarlah. Hatta talqauni 'alal haud. Sehinggalah kamu jumpa aku di hari akhirat esok, aku berada di sisi telaga aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis itu dapat kita faham bahawa menawarkan diri untuk berkhidmat atas nama agama itu baik. Tapi jangan ada di kalangan kita, saya pesan diri saya dan kepada tuan-tuan semua, jangan ada di kalangan kita yang dah dapat dah satu platform untuk nak buat kerja untuk agama, tiba-tiba ada tersembunyi satu kepentingan diri. Yang benda ni tidak membawa untung pada dia, bahkan merugikan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sufyan Sakhar bin Harb radhiyallahu anhu, kata dia, ini adalah hadis yang panjang, maka dia ringkaskan hadis ini yang menceritakan fi qissati Iraqlah, hadis yang menceritakan tentang Raja Hercules. Dulu sahabat-sahabat Nabi pernah dihantar untuk pergi jumpa dengan Iraqlah ini, Hercules. Qala Hiraql, famadha ya'murukum, yani an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan, qultu yaqulu u'budu Allah wahdah la tushriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-salat was-sidq wal-'afaf was-silah. Atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Abu Sufyan, salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia di antara sahabat yang diutuskan untuk pergi berjumpa dengan Raja Hercules ni.
Bila sampai di depan Raja Hercules ini, Raja Hercules sudah tanya Abu Sufyan. Dia kata, "Famadza ya'murukum?" yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Hampa ni kata hampa ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suruh hampa buat apa?" Raja Hercules tanya. Aku difahamkan hampa ni pengikut Nabi Muhammad. Aku nak tanya hampa, aku tak pernah jumpa Nabi Muhammad ni. Hampa duk ikut Nabi Muhammad ni, famadza ya'murukum? Nabi Muhammad ni dia suruh hampa duk ikut dia ni, dia suruh hampa buat apa? Qala Abu Sufyan. Abu Sufyan jawab. Abu Sufyan kata, yaqulu u'budullaha wahdah. Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia suruh kami sembah Allah, Tuhan yang besar. Nabi tak ada suruh satu benda yang benda tu membawa kepentingan kepada diri Nabi, tak ada. Kami selama kami duk ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, hak Nabi selalu duk sebut u'budullaha wahdah. Nabi selalu pesan abdi diri kepada Allah, Tuhan yang esa. Nabi kata ikut Allah. La tusyriku bihi syai'an. Nabi pesan jangan ada di kalangan kami hak ikut dia ni mensyirikkan Allah dengan apa satu pun. Tak mahu. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Nabi pesan dekat kami, suruh tinggal bang apa yang tok nenek kami suruh kami buat sebelum ni. Jangan ikut tok nenek, ikut Allah. Kalau sebelum ni tok nenek orang tua-tua, keturunan hak dulu-dulu pesan suruh buat yang tu, suruh buat yang ni dan sebagainya, nanti sakluk. Jangan duk ikut semua. Ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'muruna bis-salah was-sidq wal-'afaf was-silah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suruh kami sembahyang. Nabi selalu pesan kami, suruh kami sembahyang. Was-sidq. Nabi selalu pesan dekat kami, suruh kami jadi orang yang benar. Niat biar niat yang benar. Buat apa-apa benda yang benar. Nabi suruh kami jadi orang yang benar. Wal-'afaf. Nabi SAW selalu pesan kami, suruh ada dalam diri kami ni sifat afaf. Sifat boleh tahan daripada buat benda haram. Nabi suruh kami ni ada ketahanan dalam diri. Tahan. Benda haram dah ada depan, sangat menarik benda ni. Tahan, jangan buat. Wasilah. Dan Nabi SAW pesan kami supaya kami jaga hubungan silaturahim sama-sama orang Islam. Tu Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, benda hak dia suruh kami buat langsung tak membawa kepentingan pada dia. Sebaliknya hak Nabi suruh, kepentingan agama, kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang kita nak kena jaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi ada bersabda, Nabi kata, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa inna rajul la yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqa, wa innal kadhib yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar, wa inna rajul la yakzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, atau kama qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Nabi SAW bersabda, Nabi kata sesungguhnya benar itu membawa kepada kebaikan. Cakap benar. Kita cakap benar, tak ada rugi apa. Kadang-kadang orang dia berbohong kerana dia duk rasa bohong boleh menyelamatkan dia. Tak. Dia silap. Bohong boleh menjerat dia. Bercakap benar, walaupun kita rasa ni kalau aku cakap benar ni aku dalam bahaya. Dah, Tuhan kata cakap benar kamu selamat. Otak kita tuan-tuan, dia tak boleh mengatasi hak Tuhan kata, hak Nabi kata. Kalau Tuhan kata baik, otak fikir tak baik macam mana pun benda tu baik.
So, kita tak boleh potong. Hak Tuhan kata tu mesti hak paling betul. Hak manusia kata belum tentu betul. Nabi SAW kata, Inna sidqa yahdi ilal bir. Benar, dia membawa kamu kepada kebaikan. Bercakap benar, hati kita biar benar, kita buat kerja ni benar memang kerana Allah, bukan kerana benda lain. Kalau kita boleh jaga benda ni, yahdi ilal bir, dia bawa kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Nabi kata kalau kita banyak buat kebaikan, dia membawa kita ke syurga. Simple aja. Hak Nabi kata ni senang aja. Senang aja. Kalau kamu benar, bermakna kamu buat baik. Kalau kamu banyak buat baik, tempat kamu syurga. Kalau Nabi tak kata pun, akal kita yang sihat memang mengaku benda tu. Cuma kita tak boleh buat. Kita tak boleh nak benar. Ingatan kita tak benar. Kita bercakap tak benar. Tingkah laku kita tak benar. Pasal kita duk sangka kalau benar ni boleh menjerat diri kita. Kita silap. Kita tipu tu dia menjerat kita. Nabi kata, wa innar rajul la yasduq. Dan sesungguhnya seorang laki-laki, dia melakukan benda-benda benar. Hatta yuktaba indallahi siddiqa. Terlampau dia duk buat benda benar, sehingga kan Allah Subhanahu wa ta'ala tulis di sisi Allah dia seorang yang benar. Tuan-tuan, bila Tuhan cap kata kita ni orang yang siddiq, orang yang benar, okey. Okey. Dalam masyarakat pun kalau orang kata kita ni baik, alhamdulillah. Kalau dalam masyarakat orang duk kata kita jahat, susah kita. Kalau masyarakat kata kita jahat, begitu susah, boleh kita bayang Tuhan kata kita jahat. Allahu Akbar. Nabi kata, wa innal kadhib. Dan sesungguhnya dusta, bohong, tipu, yahdi ilal fujur. Dia membawa kepada kecelakaan. Kita bercakap bohong, kita bercakap benda yang tidak benar, sudah tentu dia menjerumuskan kita ke dalam sesuatu yang tidak elok. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Nabi kata baik-baik, kamu terlibat dengan benda-benda jahat, benda-benda celaka ni, kamu akan terdorong ke neraka. Wa innar rajul la yakzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Nabi kata seorang laki-laki terlampau sangat menipu, bohong dan berdusta, sehinggalah Allah tulis dia ni di sisi Allah sebagai seorang yang sangat pendusta. Hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada 4 hadis yang kita baca ni dapat kita faham bahawa Islam suruh kita jadi orang yang benar. Kita benar, Allah yang menilai kita. Manusia tak boleh nilai kita dengan tepat. Manusia ni macam-macam penilaian buat dekat kita. Selagi mana Allah kata kita benar, kita duduk di atas jalan benar. Kalau manusia kata kita benar pun, Allah kata kita tak benar, kita tak benar. Yang pentingnya ialah kita duduk di atas kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tunjuk jalan keamanan dan jalan ke syurga untuk kita. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 36. Muka surat 36, kita masih lagi berada pada tafsir Surah Asy-Syura Makkiyah. Surah Asy-Syura muka surat 36, dan malam ni insya-Allah kita sambung ayat 16 daripada surah Asy-Syura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu. Dan bermula segala mereka, yakni orang Yahudi,
yang lawan berhujjah akan Nabi SAW tentang agama Allah itu, daripada kematian yang dimustajab baginya dengan diikut oleh manusia beriman kerana zahir mukjizatnya, mereka itu ialah Yahudi. Malam ni kita nak baca ayat yang menceritakan tentang sikap orang Yahudi, orang Nasara. Kita dah bagi tahu dulu, orang Yahudi ni dalam kitab Taurat yang mereka baca dah jelas dah sebut tentang Nabi Muhammad dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Orang Nasrani pun dalam kitab Injil terang-terang dah sebut nama Nabi Muhammad dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tapi malangnya Yahudi dengan Nasara ni, walaupun mereka tahu dalam kitab yang mereka percaya tu sendiri sebut tentang Nabi Muhammad, bila main Nabi Muhammad mereka tak pakai. Maka Allah turun ayat ni nak cerita tentang PL perangai mereka ni. Walladzina yuhajjuna fillahi min ba'di mastujiba lahu. Dan bermula segala mereka, segala Yahudi yang lawan berhujjah tentang Nabi Muhammad dan tentang agama Islam ni. Hati tu mengaku dah kata Islam ni betul. Hati tu mengaku dah kata Nabi Muhammad ni Nabi sungguh. Nak hati mereka nu tahu kebenaran ni. Tapi duk kata dak juga. Mulut duk kata dak. Ada orang macam ni. Dia mengaku kata dalam Quran ni banyak ayat yang suruh buat benda-benda yang tertentu. Bercakap tentang hudud. Dia mengaku hudud ni ayat Quran. Dia mengaku. Tapi dia nak kata tak boleh juga. Jadi begitu. Nak cari satu orang Islam yang baca Quran, yang reti sepatah dua makna Quran, yang terang-terang kata tak, benda ni Tuhan tak sebut dalam Quran, tak jumpa. Semua kata betul lah benda tu ada dalam Quran. Dia duk beda. Tapi tengoklah, dia lugu tu. Heran. Kita kata tak, benda ni betul-betul ada ke tak ada dalam Quran? Ada. Dia kata aku pun tahu ada. Dah tu. Apa masalah datang? Yahudi dengan Nasara, dia tahu dalam Taurat, dalam Injil sebut tentang Nabi Muhammad. Bila mai sungguh Nabi Muhammad dengan tanda-tanda yang Taurat sebut, yang Injil sebut, tanda-tanda yang ada pada Nabi Muhammad ni memang ada terang-terang. Dia berhujah juga untuk nak kata bukan. Untuk ingat Nabi Muhammad ikut pak menakan dia pergi nak menyiaga. Bila sampai di sana jumpa dengan Padri Buhairah. Cerita ni kita dengar di zaman kita sekolah hatap, sekolah rendah, sekolah harap petang-petang dulu ni. Ustaz tu cerita dah tentang Nabi Muhammad dibawa oleh pak menakan dia masa tu umur baru belah-belah tahun, sampai di sana jumpa dengan satu Padri Buhairah. Padri ni makna orang yang faham sungguh lah kitab Injil. Daripada jauh dia tengok Nabi Muhammad, walhal Nabi Muhammad umur belah-belah lagi masa tu. Dia tengok tu, hati dia dah terusik dah. Dia terus panggil. Dia tarik baju yang Nabi pakai nak tengok tanda atas belikat Nabi. Bila tengok ada tanda khatamun nubuwah, Nabi penghabis, ada macam mana yang disebutkan di dalam kitab hak dia percaya. Bila dia tengok macam tu, muka dia berubah. Dia terus kata dekat pak penakan Nabi, dekat Abu Talib ni, dia kata, siapa dia ni? Abu Talib kata, anak penakan aku. Dia kata, hang balik dia. Hang balik dia. Hang tolong jaga dia elok-elok. Dia ni akan jadi Nabi. Dan dia akan dihalau oleh kaum dia sendiri satu masa nanti. Mana Buhairah tahu benda ni? Buhairah tahu daripada kitab yang dia baca. Dia tahu daripada kitab yang dia baca. Kitab dia baca kitab apa? Kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi malangnya hak lain daripada Buhairah ni baca juga, tahu juga. Bila main Nabi Muhammad, tak mahu. Allah Subhanahu Wa Taala cerita balik benda ni. Ada golongan manusia yang macam ni. Hujjatuhum dahidah.
maka hujah mereka itu batal. Tuhan kata tak terpakai. Tak usah cakap pandai macam manalah. Apa yang hampa kata semua tak terpakai. Pasal apa? Pasal hampa tahu kata Nabi Muhammad ni betul-betul Nabi. Hampa saja nak tolak dia. Maka hujah hampa cakap pandai macam mana pun dahidah. Semua terbatal. Tak boleh pakai. Inda rabbihim, pada sisi Tuhan mereka itu, wa alaihim ghadab, dan atas mereka itu, yakni ke atas orang-orang yang bantah, murka Allah Subhanahu wa taala. Tuhan marah dekat depa ni. Hati hampa mengaku kata memang betul Nabi Muhammad ni betul, Islam hak Nabi Muhammad bawa ni betul. Hati hampa mengaku, tapi hampa tolak juga. Sedangkan hati hampa dah mengaku dah. Allah murka kepada orang macam ni. Firman Allah, walakum azabun syadid, dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih di akhirat. Tuhan marah saja dah cukup dah. Di sana itu dijanjikan azab yang sangat pedih. Firman Allah, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq wal mizan. Bermula Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan yang telah menurunkan kitab, yakni Quran, dengan sebenar-benar, dan menurunkan timbangan keadilan. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang buat turun Quran yang hampa dok tolak tu. Allah buat turun. Quran tu bukan jumpa tepi jalan. Quran ni bukan orang piduk karang tulis dan sebagainya yang akhirnya diikuti oleh orang lain. Tapi Quran ini Allah Subhanahu wa taala kata, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqq. Allah yang buat turun Quran ini. Quran ini kitab yang hak, yang benar. Wal mizan, dan dalam Quran kalau ikut dia 100%, dia menjamin keadilan. Firman Allah, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Dan tidakkah engkau tahu wahai Muhammad, barangkali kiamat hampir datang. Allah kata dalam Quran, Muhammad, tolong abang sat dekat depa hak bantah-bantah ni semua, apa tak takut ke kiamat ni tak ke dekat dah dengan kita? Tuan-tuan, kiamat di sisi ulama usuliyin dia kata dua. Satu kiamat kecil, satu kiamat besar. Kiamat kecil, kematian. Kiamat kecil, kematian. Mati itu kiamat bagi kita. Bagi kita hak mati itu kiamat bagi kita. Kiamat besar, kiamat hari kemusnahan alam seluruhnya. Makna kata, bila Quran kata dekat kita, tak tahukah Muhammad, tolong bagi tahu saat dekat mereka ni, tahkah kiamat dah dekat dengan hampa? Maksudnya tahkah mati ni dekat dah dengan handuk bantah lagi. Duk bantah lagi, duk nak tolak lagi, duk nak bercakap pandai lagi, duk kata Islam tak sesuai lagi. Tahkah kiamat dah dekat dengan hang? Tahkah lepas hang cakap tu, keluar-keluar ustaz mutudum, aksiden mati. Macam mana keadaan kamu kalau sekiranya kamu mati, kamu kiamat, sedangkan kamu baru tak saat ni hidup petikai ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala buat turun dekat kamu. Wahai Muhammad, pergi peringat depa ni, benda ni boleh jadi ke siapa-siapa. Firman Allah, yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Minta segera dengannya, yakni dengan kiamat itu, oleh segala mereka yang tak beriman dengannya, dengan kiamat, dan tiada takut mereka itu daripadanya, yakni daripada kiamat. Ni yang kata puak bantah ni. Sudahlah dia tak percaya kata akan jadi kiamat. Sudahlah dia tak percaya kiamat. Cabar lagi. Bila Nabi Muhammad pergi duk habaq kata baik-baik, jangan duk bantah, jangan duk kata lebih kurang dekat Allah. Pasal apa? Pasal tak ke kiamat dah dekat dengan kita. Dicabar Nabi. Dia kata, wahai Muhammad, kalau betul kata kiamat ni akan jadi, suruh bagi jadi cepat-cepat. Oh. Ni dalam Quran kata ni, yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Yasta'jilu maksudnya nak suruh cepat. Depa mai depan Nabi, depa buat main-main dengan Nabi. Depa kata, Muhammad, betul ke hang kata akan kiamat dunia ni? Nabi kata betul. Kiamat inna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya kiamat ni atiyatun, tentu mai.
la raiba fiha, tak ada ragu tentang mai kiamat ni. Nabi pi kata begitu, depa kata kalau dah betul satu hari nak kiamat, buat cepat-cepat main-main. Sungguhkah kata ada malaikat kiraman katibin raqib dan atid duk tulis apa kita buat ni, sungguhkah? Kita kata sungguh. Dalam Quran sendiri Allah sebut illa ladaihi raqibun wa atid, melainkan ada raqib dan atid. Itukah awak dia duk tulis tak dengar apa pun, takkan depa tak nak sembah, dia duk bercakap macam tu. Apa ni? Tentu orang jahil agama ni dia boleh buat belakang. Takkan tak ada masa off kot, dia buat dia betul. Takkan lunch time pun tak berhenti kot. Cakap. Yang cakap-cakap ni menunjuk kata dia main-main dengan Tuhan. Begitu. Samalah dengan puak-puak Yahudi Nasara ni. Bila mai depan Nabi, Nabi duk cerita pasal kiamat, mereka tanya Nabi, betul ke kiamat ni ada? Nabi kata betul. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha, kiamat ni tentu mai, tak ada keraguan. Dia kata kalau dah kata tentu, suruh jadi cepat-cepatlah, senang. Main-main dengan Nabi. Firman Allah, wallazina amanu mushfiquna minha, sedangkan segala orang yang mukmin takut mereka itu akan kiamat. Orang yang beriman dengar kata kiamat takut, sama ada kiamat kecil ataupun kiamat besar. Orang beriman takut, bukan takut mati, takut kok mati sedangkan persediaan tak ada. Bukan takut mati, siapa pun akan mati, tapi takut kok ditakdirkan kita mati sedangkan persediaan tak setera mana nak mati ni. Nak mati ni tak tahu macam mana keadaan dalam kubur lepas mati ni. Aku ni okey ke tak okey? Lagu cakap aku lah ni. Dengan duk semayang fardu 5 waktu ni, nampak Alhamdulillah lah dalam 2-3 tahun kebelakangan ni tak tinggal lagi lah. Setakat semayang fardu 5 waktu dengan puasa sunat pun jarang-jarang sekali baru nak buat. Dengan semayang malam ni berasa ingat-ingat tahun lepas habis setahun, buat ada kot 4-5 kali aja. Okey dah kah kita nak mati, nak menghadap Allah ni, cukup dah kah bekalan nak buat pergi tu? Nak pergi Mekah 40 hari pun macam-macam duit ni kira berapa kali nak pergi. Dulu ada bawa tong Sahara tu dah kira lah kan, telok masin pun lepas pergi dalam tu, dengan seronding pun ada dengan tong Sahara ni. Lah tak ada dah tong Sahara ni duk kira duit 3 kali buat baca Yasin. Nak pergi Mekah ni bukan kata nak minta orang doa bagi selamat sangat, nak minta orang main hulung lebih sikit kan. Buat sekali kira-kira tahu, buat sekali lagi buat sekali lagi kira-kira pula berasa tak lepas ni, buat sekali lagi 3 kali buat. Pasal apa? Pasal nak buat bekal 40 hari nak duduk di Mekah. Nak duduk Mekah 40 hari pun kita punya susah hati duk fikir duit nak buat pergi ni cukup tak cukup abang duduk di sana. Mana dengan nak beli minyak atar 1000 bunga lagi, nak balik mai dulu jumlah dah ni, biji tasbih nak bagi kat Imam Surau satu, fikir-fikir balik ni ustaz ni bagi serban merah kat dia, duit jumlah tak cukup lagi duit nak pergi Mekah 40 hari. Dia gaplah duk cari duit nak bawa pergi ni. Tuan-tuan, nak mati lepas tu nak hidup balik esok ni, hidup tu hidup tak mati sampai bila-bila, cukuppah bekal kita bawa? Kita hidup 60 tahun, 70 tahun atas dunia ni pun jenuh lah. Kalau jumlah balik daripada hari beranak sampai hari mati, perbelanjaan untuk diri kita saja, tak tahu berapa puluh ribu habis. Tak ke ratus ribu pun tak tahu. Daripada hari beranak mai tu, mak kita nak kena beli kain lampin dengan bedak macam-macamnya, dengan apa ubi lenyek tu, suap tu semua kena duit. Bukan pergi kutip ke tepi jalan. Semua tu nak kena beli. Dollar dengan Nestum, dengan Diumek, dengan apa. Semua tu duit. Jumlah perbelanjaan untuk kita hidup daripada hari beranak sampai hari mati, berapa duit habis untuk nak jadi kita macam kita lah ni. Punyalah susah hati cari duit, habuan nak hidup sampai umur 60 sampai umur 70. Tuan-tuan, hidup pula di padang mahsyar esok ni, bangkit-bangkit berimpun di padang mahsyar tu, bangkit tak mati dah. Cukuppah bekal hak kita bawa untuk nak menghadapi hari kita hidup dan kita tak akan mati dah?
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ya'lamuna anna al-haq. Dan ketahui mereka itu, yakni orang yang beriman itu, bahawasanya hari kiamat itu sebenar akan datang. Tidak dapat tidak. Orang beriman, dia yakin. Yang kata kiamat ni tentu main. Sama ada kiamat kecil, mati, tentu mati. Ataupun kiamat besar, kiamat musnah alam ni tentu jadi satu hari. Dia yakin. Ala innal ladzina yumaruna fis sa'ati la fi dhalalin ba'id. Ketahuilah olehmu bahawa segala mereka yang berlawan bantah pada hari kiamat itu sungguh pada dalalah yang sangat jauh daripada jalan kebenaran. Orang duk bantah tentang kiamat ni, duk kata kiamat ni tak betul lah apa. Sembang dengan satu Cina tadi, baru tengah hari tadi sembang dengan satu Cina. Sembang-sembang, dia tahu kita ustaz kan? Sembang-sembang dengan dia. Dia kata, saya ni ustaz, dia kata, saya ni minta satu saja sama Tuhan. Dia kata, minta apa? Dia kata, minta saya ni kalau boleh biar mati tidur, lena mati. Saya kata, pasal apa? Bukan dengar orang Islam selalu cakap lah, mati ni banyak sakit, dia kata. Saya ingat itu ustaz, dia kata betul-betul ni mati sakitnya ni serupa aksidennya, mati banyak sakit lah. Saya betul-betul minta sama Tuhan lah, minta biar saya masa tidur, itu tidur punya time mati bagus, dia kata. Itu tak rasa sakit apa. Loh, dia kata aku nak baca ayat Quran hadis kat dia ni, dia tak percaya benda ni kan. Cuma doa abang kat dia lah, kata tapi ni mati, you tengah tidur ke, you macam mana kan mati mesti sakitnya. Salah, ni tidur meja mati okey, dia kata. Ambil kang lah kita. Kan? Depa tak kata kat depa tak baca Nurul Ihsan. Jadi dia duk ingat lagu mana pun tak sakit. Dia kata kalau itu macam yang mati ya ustaz. Dia kata kita tidur meja tidur sekali mati pi. Dia kata itu mati pun kira tak sakit, kira sudah mati sudah tutup buku semua, close. Dia kata close apa, dia buka buku lain, dia tak tahu dia nak buka buku lain pula, buku cerita tentang alam barzah no, dia nak cerita tentang mahsyar, banyak lagi buku dia nanti buka, baik sikit. Padanlah dia bukan orang Islam, dia cakap lagu tu. Tapi kalau ada orang Islam dia buat cakap macam tu, silam, jangan buat pasal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Firman Allah, Allahu latifun bi'ibadih. Bermula Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat kasih sayang kepada segala hamba yang baik dan yang jahat, mukmin ataupun kafir, sekira-kira tidak dibinasakan mereka dengan lapang. Itu dia. Yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita ni latifun bi'ibadih. Tuhan ni dia cukup lembut dengan kita. Orang tak mau ikut agama Islam, derhaka dekat Allah, dah Islam dah pula jadi ahli maksiat, sangat derhaka kepada Allah, Allah bagi dia hidup juga atas muka bumi ni. Padahal Allah boleh buat bagi dia ni jadi lapak sampai hari tercabut nyawa keluar daripada badan dia. Lapak tapi tak ada selera nak makan. Tuhan boleh buat. Tapi Tuhan tak buat kepada semua orang. Tak buat kepada semua orang. So kata siapa lawan Tuhan akan kena macam tu. Dah, Tuhan tak buat macam tu. Tuhan bagi juga kat dia. Makan perut kenyang serupa tu juga. Walaupun dia derhaka Tuhan, walaupun dia tak mau ikut Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi dia perut kenyang juga. Mati dalam keadaan kenyang. Sana esok baru kira. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni latifun bi'ibadih. Sangat lemah lembut dengan hamba-hamba dia. Tetapi yarzuqu man yasha, memberi rezeki Allah akan mereka yang dikehendaki dengan tiada hisab. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi pula rezeki tanpa ada kira kepada orang-orang yang Allah kehendaki, bighairi hisab, tak ada kira. Dia bagi rezeki macam kita kata nelayan duk turun ke laut. Heran dengan rezeki ikan ni, tak habis. Sungai Cenaam turun, Sungai Udang turun, dengan Kuala Muda turun, Kuala Kurau turun, sampai nelayan di kepulauan Hokkaido mana Jepun pun turun dengan pukat harimau, dengan pukat tunda, dengan macam-macam pukat, duk kaut ikan daripada laut. Tiap-tiap hari turun, seluruh dunia orang turun, ikan tak habis.
rezeki Allah Subhanahu Wa Taala bagi tak habis ikan ni. Allah dengar kata korban ni duk semelih lembu, semelih kerbau, semelih unta, apa semua macam-macam, duk semelih makan lembu, duk ada situ lah. Heran sungguh. Ada kalau fikir sekali-sekali lah, kenuri pun semelih lembu, hari-hari pun mereka duk jual daging lembu. Dia main musim korban pula, tak cukup korban duk buat di Malaysia no, pergi semelih di Kemboja no, semelih lembu, tak habis lembu duk ada situ. Siapa bagi ni semua benda ni? Siapa bagi? Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Tak habis rezeki Tuhan bagi, tak habis. Makan ni pendek kata sedap dengan tak sedap lah, tapi makanan ada. Orang kaya makan cara orang kaya, orang miskin makan cara orang miskin. Pokok pangkalnya rezeki itu ada masuk dalam mulut tu ada. Allah Subhanahu Wa Taala yarzuqu man yasha. Allah bagi rezeki kepada siapa yang Tuhan dak tanpa hisab. Dia bagi tak berkira langsung. Wa huwal qawiyyul aziz, dan dialah Allah Tuhan yang kuat atas kehendaknya, lagi yang menang atas kerjaannya. Itu dia. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala ni al-qawi, cukup kuat. Satu dunia manusia semua pakat nak tolak Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan tak jejah sikit pun. Cukup kuat Allah ni. Al-Aziz, maha perkasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sesiapa cabar dia, tu sesiapa buat apa ke dia, Allah Subhanahu Wa Taala tetap dengan sifat istighna, sifat kaya dia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, man kana yuridu harfal akhirah nazid lahu fi harfi. Barang siapa yang ada kehendak dengan amalannya itu akan bendang akhirat, nescaya kami tambah baginya pada bendangnya itu, yakni pahala akhirat. Tuhan mudah ya. Dia kata siapa buat apa-apa atas dunia ni kerana nak mengharapkan keredaan Allah, di hari akhirat kami bagi keredaan kami. Siapa yang buat apa-apa atas dunia ni kerana nak mengharapkan pahala di sisi Allah, Allah kata kami bagi. Tak ada masalah, tengok dia nak apa. Dengan digandakan pula satu kebajikan dengan 10 sehingga 700 pahala. Satu kecil itu Tuhan bagi 10 pahala. Kita ingat balik hadis tentang cerita baca Quran. Kan? Nabi kata bukanlah yang aku maksudkan itu alif itu satu, alif lam mim itu satu. Sebaliknya alif itu satu, lam itu satu dan mim itu satu. Kita nak baca Quran start dengan alif lam mim, aku bagi 30 pahala. Bukan alif lam mim tu 10 dah. Alif tu kira 1, 10 pahala. Lam itu 1, 10 pahala. Mim itu 1, 10 pahala. Baru start nak baca Quran, baru alif lam mim 30 pahala Tuhan bagi. Tuhan kaya, dia tak ada heran takat nak bagi satu huruf 10 pahala ni, tak menjejahkan kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian kaya Allah Subhanahu Wa Taala ni, satu kebaikan diganda 10, bahkan diganda sampai 700 pahala. Kata Qatadah, Allah Subhanahu Wa Taala kurnia atas niat akhirat barang yang dikehendaki daripada dunia, dan tiada beri atas niat dunia melainkan dunia juga. Siapa niat akhirat, dia dapat pahala akhirat, dunia pun dapat. Tapi siapa niat dunia, dia dapat dunia saja, akhirat tak dapat. Tuan-tuan, anak-anak kita pergi mengaji ilmu agama, pergi universiti, pergi sampai Al-Azhar, pergi mengaji sampai Morocco, pergi mengaji sampai Jordan, pergi mengaji sampai Madinah, Mekah, Riyadh dan sebagainya. Kalau dia pergi tu niat dia nak cari dunia, dia dapat dunia. Balik boleh hidup senang, apa semua lugu-lugu ni, dapat kerja, ada jawatan, ada gaji baik dan sebagainya, dapatlah. Akhirat tak dapat. Tapi kalau dia pergi mengaji tu niat dia niat akhirat, aku nak cari keredaan Allah. Aku pergi mengaji agama ni, aku nak cari keredaan Allah. Itu niat dia. Balik mai dengan ilmu yang ada kat dia, orang iktiraf ilmu dia, dia dapat kedudukan, dapat jawatan. Dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Allah tahu dia ni dulu mengaji niat apa. Allah tahu. Mulut dia duk main habang ke orang, saya ni betul-betul mengaji ni kerana Allah. Dia katalah macam mana pun, Tuhan nampak hati ni. Hati sebenar-benar kerana apa? Allah nampak. Manusia tak nampak, Allah nampak.
Kalau niat dalam hati dia, aku mengaji ni kerana Allah suruh benda ni, aku nak mengaji benda ni sabilillah, niat dia memang kerana nak cari keredaan Allah, nak buat kerja pada jalan Allah, dunia pun dapat, akhirat Tuhan taruh dah buat dia. Susah tuan-tuan ni, niat ni, cerita niat hati ni susah. Allah tahu begitu. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Dan barang siapa yang ada kehendak dengan amalannya akan bendang dunia. Siapa yang duk buat amalan, walaupun amalan agama, tapi sebenarnya dalam hati dia nak dunia, nescaya kami bagi kepada dia akan dia daripadanya, dan tiada baginya pada akhirat daripada bahagian nikmat syurga. Niat dunia dapat, akhirat Tuhan tak bagi apa, kerana upahannya sudah diterima masa atas dunia. Dia kata, Tuhan kata dia nak dunia dia dah dapat apa yang dia nak, akhirat aku tak payah bagi apa. Tapi kalau dia nak akhirat memang aku reserve habuan dia. Dunia ni kerana ilmu dia berhak untuk dapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'zan bihillah. Tetapi bagi mereka itu, yakni bagi kapiak-kapiak Mekah itu dan sebagainya, syaitan mereka itu yang syariat bagi mereka itu daripada agama yang tiada izin dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Tapi dia kata bagi orang-orang kafir, setan yang duk bagi idea dekat depa. Apa yang depa duk buat ni, setan yang tunjuk. Tak ada pasal-pasal pergi duk ambil satu tokong buah dalam rumah, duk sujud tunggu terbalik dekat tokong tu. Mana dia ambil ni? Mana dia ambil kata kena ada tokong buah dalam rumah sembah ni, dia ambil daripada mana? Bukan ada satu kitab pun. Tak ada. Quran memang tak ada. Dalam Injil pun tak ada. Suruh buah patung dalam rumah tak ada. Habis pasal apa di gereja ada patung? Dalam Taurat tak ada. Suruh simpan patung ni tak ada. Dalam kitab Taurat tak ada. Habis pasal apa Yahudi pun buat juga patung-patung orang alim dia buat di rumah. Dia buat patung orang alim dia. Dia ni dulu padri, orang hebat, orang alim dalam Taurat. Bila kawan tu mati, dia patung kat rupa kawan tu, hak tu dia simpan dalam rumah. Akhirnya apa hak Taurat suruh dia tak ikut, dia pergi ikut apa? Dia pergi ikut syaitan punya idea, suruh buat patung simpan dalam rumah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Allah sebut benda ni. Allah kata orang-orang kafir ni, mereka ni setan yang bagi idea dekat mereka untuk nak sembah tokong dan sebagainya. Seperti setan suruh mereka engkar bangkit kubur, engkar akan Nabi dan Quran, dan terpedaya mereka itu dengan syaitan. Syaitan yang duk atok kat mereka semua benda ni, dan sebenarnya mereka ikut syaitan. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, walaula kalimatul fasl laqudiya bainahum, dan jika tiada kerana kalimah hukum yang dahulu, yakni dengan takhir azab pada hari kiamat itu, nescaya dihukum antara mereka itu dan antara orang mukmin dengan azab mereka pada dunia. Tuhan kata kalau tak kerana aku dah janji dah dulu depa ni aku akan azab bila lepas kiamat esok. Kalau tak kerana janji tu, aku azab depa lah ni juga, Tuhan kata. Dan kita dah baca innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah dia tak menyalahi janji. Allah janji dah, hangpa nak buat apa lah ni buat, aku balas esok. Oleh kerana Allah janji macam tu, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyalahi janji. Allah biar hangpa nak buat macam mana pun, sana esok Tuhan akan balas habis-habisan. Tapi Tuhan kata kalau tak sebab janji tu, lah ni aku balas. Tuhan kata melihatkan kepada bantah dan engkar hampa ni, hampa patut terima lah ni. Itu maksud dia. Firman Allah, wa innadh zalimina lahum azabun alim, dan bahawasanya segala orang kafir itu bagi mereka azab yang sangat sakit. Akhirat esok azab yang sangat sakit duk tunggu mereka. Tuan boleh bayang, kita luka tangan sikit pun sakit lah, seketak-ketak tangan, luka tangan sikit. Belum bercakap orang yang terbakar atas dunia, terbakar. Kawan saya nak cucuk lumbuk sampah,
Sikit aja ceritanya, lungguk sampai duk tarik ranting pokok, duk tarik apa, duk lungguk ni lama dah sampai akhirnya dah jadi satu lungguk yang agak besar. Balik pejabat petang tu, balik ni buang baju gantung dalam rumah dengan seluar saja ni, keluar duk tengok lungguk sampah tu. Duk tangguh bila dia kata pergi cucuk bang. Asal lagu tu aja. Ambil gurih api, pergi duk tinggung cucuk tak menyala. Dia menyala saat terpadam. Dia kata dah kita nak cucuk, dia tak mau menyala pula. Dia kata beralih nampak tin minyak petrol kan. Ambil yang ni, dia ambil tin minyak petrol, buka main corok api dia turut naik ikut petrol tu. Ada cucuh tak menyala, rupanya api tak nampak mata tengok api ni ada api. Corok petrol tu dia naik ikut petrol tu mai sampai di tin ada petrol ni, sambah badan sekali, raw kata kena. Habis ni. Kulit dada ni habis semua, janggut misai semua dia rencat, habis dia jadi bulu-bulu mata ni habis jadi tak ada, dia jadi negro dia ni. Astagfirullahaladzim. Aduh nak tengok apa pun tak nampak. Ni bulu mata dia kentoi masuk jadi pendek lagu mana kan, nak tengok tak boleh. Tuan-tuan, Allah buat bulu mata ni bukan saja buat. Bulu mata ni filter, dia penapis. Cuba balik potong bang bulu mata ni, tengok jadi lagu mana. Kita kadang perang ni dia tak nampak, balik try tengok, balik potong bang bulu mata ni, tengok jadi lagu mana. Tidur tak boleh, jaga tak boleh. Itu nak panggil apa? Nak tidur pun tak boleh, air mata duk keluar merambu gitu. Nak celik pun tak boleh, air mata duk keluar merambu. Bukan sedih apa, bukan ada apa, air mata duk keluar. Aduh nak talah balik rumah belah mana pun tak tahu dah, tak nampak. Aduh. Sampai orang mai tolong pegang apa semua, duk ketang tergedik-gedik, panggil ambulan mai. Duk atas ambulan nak sampai Seberang Jaya tu, dia cerita balik kat saya lah. Dia kata, betul-betul dia kata, ana ingatkan kepala satu. Dia kata, ingat aku arwah dah tadi. Dia kata, sakit dia kata ni, yang kata terbakar ni. Tu baru kena daripada hubung kepala, muka sampai dada sampai perut. Kawasan tu aja kena. Sampai di hospital, dia suruh masuk dalam satu bilik ni, duk tembak keluar sejuk apa ni macam air di room. Biar tentu aja. Duk ketak-ketak tentu dia kata. Injection depa bagi apa pun tak tahulah dia kata. Duk baca hari ni habis dah. Terbayang habislah masa tu dia kata, dalam kepala ni nampak habis anak bini semua, nampak habis mak aku pun tak ada jumpa dah aku. Nampak habis dah dia kata. Kita pun kemudian lepas 2-3 hari lepas tu baru dengar pergi ziarah dia. Dia duk cerita balik kejadian tu, dia cerita. Dia cerita kita pun jadi nak tergelak lah. Itu bukanlah kita nak gelak ke musibah yang menimpa dia tu, tapi macam-macam lah dengan keadaan muka dia jadi lagu mana pun tak tahu, jadi kita pun nak tergelak kan. Kita tergelak, dia pun gelak. Bila dia gelak ni kulit ni terkoyak berdarah. Allah, kita rasa bersalah pula dah. Ya Allah, baru kena api dunia. Dan kena pun bukan bakar satu badan. Sekali tembak main lagu tu aja. Azab ni 3 bulan tuan-tuan, nak tunggu bulu mata tumbuh balik 3 bulan. Kita ni bila pergi tengok yang tu, yang tiba. Api dunia ni, ada atas dunia ni habu daripada api neraka. Habu je. Boleh bayang kalau kena bakar dengan api neraka, bakar satu badan masuk pergi tengah-tengah api tu. Tak ada manusia boleh tahan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manusia boleh tahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa innadh zalimina lahum azabun alim. Dan bahawasanya segala orang kafir, bagi mereka azab yang sangat sakit. Firman Allah, taraz zalimina mushfiqina mimma kasabu. Engkau lihat wahai Muhammad, segala kafir pada hari kiamat itu takut sekalian daripada barang yang mereka itu usaha dalam dunia, daripada kufur dan maksiat itu, bahawa dibalas akhirnya dengan neraka. Itu dia Tuhan kata.
Wahai Muhammad, aku nak cerita dekat kamu. Tuhan kata, taraz zalimina mushfiqina mimma kasabu. Kalaulah hang boleh tengok keadaan orang-orang zalim, orang-orang kafir di hari akhirat esok, ketika mereka ditunjukkan neraka depan mereka. Kalaulah kamu boleh tengok tu macam mana rupa orang kafir bila tengok api neraka duduk depan mereka. Kalau kamu boleh tengok macam mana rupa mereka masa tu, kamu faham. Tak payah cerita banyak-banyak. Takut. Ni bawa api duduk tunggu tengok nu api neraka marak menyala nu, bukan macam api dunia. Api neraka tu menyala tu duduk sabung menyabung di antara sama-sama api. Orang kafir ni bila duduk di situ tengok neraka tu, kamu boleh tengok macam mana rupa takut mereka pada masa tu. Orang takut ni tuan-tuan, tak usah buat apa kat dia. Melawak pun dia nak marah kita lah. Dia duk takut, duk melawak apa lagi. Takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata, kalaulah kamu boleh tengok benda ni wahai Muhammad, macam mana keadaan mereka sewaktu mereka ni ditunjukkan api neraka di depan mereka. Wa huwa waqi'un bihim, dan ia yang di Allah Subhanahu wa taala balas kerja kufur maksiat itu akan jatuh ke atas mereka itu, tiada dapat hidup. Pada hari itu depa faham dah hak depa duk bantah selama ni sungguh-sungguh ada, dan benda tu sekali nak kena dia. Dulu ni masa Nabi duk baca ayat neraka, ayat apa ni, tak mau pakai langsung. Hak mereka tak percaya, tak pakai langsung tu, duk ada depan mata lah ni. Bukan setakat duk ada depan mata. Mereka yakin saat lagi mereka nanti masuk dalam tu. Begitu. Wallazina amanu wa amilus salihat fi rawdatil jannat. Dan bermula segala mereka yang beriman dan mereka yang beramal, mereka itu akan amalan yang saleh, fardu, sunat dan sebagainya, pada segala tempat yang indah di dalam syurga, dengan nisbah kepada mukmin yang lain yang tiada saleh. Itu dia. Tuhan kata, sedangkan orang yang masa atas dunia ni beriman dengan ayat Quran. Dengar ayat Quran, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Betul lah lagu Tuhan kata dalam Quran ni memang betul. Tak ada satu yang tak betul. Dia percaya sungguh dan dia takut sungguh dengan apa yang Allah sebut dalam Quran. Mereka ni di hari akhirat esok dia ada dalam syurga yang indah, dan mereka dalam keadaan yang sangat selesa, berbanding dengan orang beriman juga tetapi tidak buat amal saleh. Mereka ni sangatlah selesa. Begitu. Firman Allah, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Bagi mereka itu, yakni bagi orang yang beramal saleh itu, barang yang mereka itu kehendak pada sisi Tuhan mereka itu daripada nikmat syurga, boleh berlaku semua ke mereka. Orang yang beriman beramal saleh ni, hari itu apa hak Tuhan sebut dalam Quran sebagai janji nak bagi kat mereka, mereka dapat semua. Apa juga hak Quran dia sebut ni dapat belaka. Tak ada satu benda yang Tuhan janji nak bagi Tuhan tak bagi, tak ada. Melainkan hak Tuhan janji nak bagi tentu dapat. Begitu. Zalika huwal fadlul kabir. Bermula yang demikian itu, iaitu kurnia yang sangat besar yang tiada dapat disifat ataupun dipikir oleh manusia. Itu dia. Hak Tuhan bagi ni di luar jangkaan. Hak Tuhan bagi ni di luar jangkaan. Hari raya haji, kan? Anak pekat balik main raya di rumah kita. Kita sebagai ibu bapa hak tua-tua ni duk jangka dalam kepala kita, anak kita nanti ulang seorang 50 dah. Itu yang kita jangka lah. Pasal apa? Biasa pun dah raya berapa puluh kali dah dia balik main, yang paling tinggi dia duk bagi RM50 lah. Kan? Jadi kita pun duk jangka dah 7 orang anak, 7 kali 5, 35, 350. Itu jangkaan. Itu jangkaan. Tak apa syekh apa kemai kat anak kita hak seorang ni, balik-balik tu macam yang bagi envelope. Kita pun pegang nipis aja 50 lah. Kita ingat 50. Malam dah masuk dalam bilik nak tidur apa semua, baru buka balik lah tengok anak-anak bagi ni. Buka-buka lagu nak pitang. Pasal apa? Tengok-tengok dia buka cek 10,000 kat kita. Di luar jangkaan. Terkejut tu tak mayang subuh esok pagi. Kan? Terkejut. Hai, betul ke budak ni melawak dengan aku ni? 10,000. Dia buka cek 10,000 bagi kat kita. Di luar jangkaan.
tak terlintas dalam kepala anak kita nak pergi bagi cek 10,000 ni sempena raya haji ni. Dia buat kat kita sekali macam tu. Lagu mana jadi? Tu bandingan kecil. Hak Tuhan nak bagi kat kita dalam syurga itu langsung di luar jangkaan. Langsung di luar jangkaan. Kita duk jangka Tuhan nak bagi ni apa, hak kita jangka tu semua meleset. Pasal apa? Pasal hak Tuhan bagi di luar jangkaan. Kita terima tu. Lagu ni Tuhan bagi kat aku. Tak jangka ni nak dapat macam ni. Tak jangka. Rupa-rupanya hak kita dapat tu hak koman sekali. Orang hak mati syahid dapat lagi dahsyat daripada tu. Yang kita ni duk sangka hak kita dapat ni hak paling baik. Inilah syurga tertinggi yang kita duk sangka macam tu. Pasal apa? Pasal hak kita dapat ni pun dah di luar jangkaan kita. Rupa-rupanya dah hak kita dapat tu hak paling koman. Hak mati syahid lagi istimewa Tuhan bagi. Tak boleh cerita. Itu sebab dia kata apa kat kita sini, bermula yang demikian itu, iaitu kurnia yang Allah bagi itu sangat besar, yang tiada dapat disifat ataupun difikir oleh manusia. Tak boleh nak cerita apa yang Tuhan nak bagi, fikir pun tak dapat. Sebab benda ni semua di luar pemikiran manusia. Tuan-tuan, kadang-kadang ni janji Tuhan dia nak bagi ni, tak boleh cerita. Tak boleh nak cerita. Bukan tak boleh cerita, tak boleh nak cerita. Tak sama. Kalau tak boleh cerita, maksudnya ada orang kata hanya duk cerita. Ni bukan tak boleh cerita, tak boleh nak cerita. Macam mana punya hebatnya Tuhan bagi ni, tak boleh nak cerita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad masa Isra' dan Mi'raj, Nabi dibawa masuk dalam syurga. Dibawa masuk dalam syurga. Nabi dah masuk dalam syurga. Nabi balik mai esok paginya, bila Nabi cerita semalam aku dibawa dalam satu perjalanan apa semua ni, dalam banyak-banyak cerita Nabi tu masuk cerita yang kata Nabi dibawa masuk dalam syurga. Nabi tak boleh nak abang lah. Nabi kata syurga ni ma la ainun ra'at, benda ada dalam tu mata tak pernah tengok, wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar bunyi-bunyian yang ada dalam syurga ni, dan tidak pernah terlintas ala qalbi bashar, dalam hati manusia. Nabi abang begitu ya. Kalau aku cuba juga, Nabi ni manusia paling fasih dalam dunia ni, kalau Nabi cuba juga nak terang syurga ni, tak boleh cerita. Nabi abang begitu ya. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala minta kita jadi abdi dia, jadi sungguh Tuhan akan bagi benda yang kita tak sangka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, zalikal ladzi yubashshirullahu ibadahu alladzina amanu wa amilus salihat. Bermula demikian itu, yakni kurnia Allah yang besar itu, menyukai Allah akan segala hambanya yang beriman mereka itu, dan beramal mereka itu akan amal yang saleh-saleh, supaya melebihi mereka pada amalan dan pada ikhlas hati mereka itu. Qasad Allah semata-mata dengan amalan mereka itu, bukan dengan qasad pahala. Itu dia. Tuhan kata tujuan Allah duk mai cerita dekat kita dalam Quran ni, duk cerita tentang janji syurga ni semua, tujuan dia ialah supaya kita ni Tuhan nak encourage kita, Tuhan nak bagi satu suntikan semangat dekat kita. Bila baca-baca benda ni, aku nak dapat syurga yang Tuhan duk sebut ni. Itu tujuan dia. Bila kita baca ayat-ayat ni, kita dengar penerangan ni, dia nak satu timbul dalam hati kita ni, apa? Aku nak benda ni. Ni hak Tuhan duk sebut kata spesial sangat, istimewa sangat syurga ni, aku nak benda ni. Bila kita kata kita nak benda tu, kita ada usaha ke arah itu. Dia suntik satu semangat dalam diri kita. Firman Allah, qul la as'alukum alaihi ajra, kata olehmu wahai Muhammad, aku tiada minta akan kamu atasnya, yakni atas menyampai risalah Tuhan itu sebarang upah, illal mawaddata fil qurba, melainkan kasih sayang pada kerabat aku, yakni ahlul bait. Mereka itu ialah anak cucu Ali, anak cucu Aqil, anak cucu Ja'far, anak cucu Abbas, daripada segala tuan-tuan Sayyid, dan lebih lagi anak cucu Sayyidatina Fatimah, daripada segala syarif-syarif. Wajib
atas umat Nabi SAW, kasih sayang kepada mereka itu. Itu dia. Nabi kata, aku duk buat kerja Islam ni bukan ada satu cadang nak upah yang hebat-hebat, tak ada. Aku buat ni kerana Allah suruh. Cuma kalau boleh aku minta satu kepada umat aku, sayangilah keluarga aku. Nabi kata, sayanglah kepada keluarga aku. Kan? Maka dia sebut yang dikatakan keluarga Nabi Muhammad SAW itu ialah semua ni, anak cucu Sayyidina Ali, anak cucu kepada Aqil, kepada Ja'far, kepada Abbas, segala mereka-mereka yang ada kaitan dengan Nabi SAW. Sayangilah mereka ni. Mereka anak cucu Nabi SAW. Ya. Orang Arab dia kalau nama dia ujung ada Asy-Syarif, tuan-tuan pergi Mekah, sampai di Jeddah, turun kat tempat immigration apa custom apa semua ni, immigration tu tengok pegawai immigration Arab dia pakai name tag. Kalau dia tulis Muhammad Ali Atiyah saja, itu Arab biasalah. Kalau dia tulis Muhammad Ali Atiyah Asy-Syarshabi Asy-Syarif, ada ujung, keturunan daripada Sayyidatina Fatimah. Dia akan pakai di ujung tu Asy-Syarif. Mereka ni pula kalau kita cakap Arab sikit dengan mereka, dia tahu kata kita cakap Arab, dia tunjuk nama dia. Dia kata, hantar tak ni nama aku ni siapa? Kita pun baca lah name tag dia, Muhammad Ali Atiyah Asy-Syarif, ada ujung. Kita pun baca lah. Dia kata, arafta ma makna syarif? Hantar tak ni makna syarif ni apa? Kita pun syarif, yakni karim lah. Kita kata syarif ni karim lah, mulia lah. Dia bukan moyang tu. Saya dia nanti abang kat kita. Asy-Syarif bermakna apa? Ana min usrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni keluarga Nabi. Dia kata, Allah, kita dengar-dengar macam tu, kita pun sambut sekali sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kata, kita sebut-sebut yang tu, dia cium pipi ceput-ceput, dia cium. Apa ada dalam laci dia bagi habis. Buku ke Quran ke apa ada dalam laci dia bagi habis. Pasal apa? Pasal kita selawat noh. Bila dia sebut, dia kata, ana min usrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni daripada keluarga Rasulullah, kita pun selawat balik. Sallallahu alaihi wa ala alihi. Kita kata, dan ke atas keluarganya. Sebut-sebut yang tu, dia cium masam pipi kat sebelah. Kan? Pasal apa? Dia pun bangga. Kalau dia tahu, dia ni ada salah-silah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan buat pasal kita pun. Kalau kita ni kata ada sangkut fik, Allahu akbar, tak tahu nak abang sono keturunan tu daripada keturunan yang suci dan mulia. Nabi SAW ni begitu sekali mengharapkan orang sayang kepada keluarga dia. Nabi harap orang sayang. Dia kata, illal mawaddata fil qurba, melainkan yang aku harap satu, kalau boleh sayanglah kepada keluarga-keluarga aku. Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husnah, dan barang siapa yang mengusahakan kerja kebajikan, nescaya kami tambah baginya pada kebajikan yang dikerjakannya itu akan kebajikan pula. Siapa buat benda baik, Tuhan akan tambah kebaikan lagi kepada dia. Seperti orang yang mengekal atas zikrullah 100 umpamanya tiap-tiap hari, tiada tinggal dia, maka akan terbuka hatinya hendak zikir lebih daripada itu. Ni kalau kita jadikan amalan, tuan-tuan, jadikan amalan lepas semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita jadikan amalan, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Duk kira jari ni, kata 15 sudah. Satu kali semayang 15 kali. Jangan miss benda ni. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Ingat dalam hati, ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah, aku minta ampun kepadamu ya Allah. 15 kali satu semayang. 5 semayang. Tak ke 70 lebih. Nabi kata apa? Nabi kata, aku sendiri istighfar kepada Allah tidak kurang daripada 70 marrah, 70 kali. Kita nak perderah sedah 70 letih. Tu yang tak buat langsung. Kan?
kita komit dengan benda ni, kita istiqamahkan dengan benda ni. Tiap-tiap kali lepas sembahyang, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, ambil 15 cukup. 5 waktu kita dapat 70 lebih. Buat sikit-sikit, 15 sampai juga 70. Jadi macam yang Nabi kata, Nabi sendiri istighfar tidak kurang daripada 70. Kita dapat banyak tu juga, alhamdulillah. Kalau kita boleh istiqamah benda ni, boleh ada komitmen untuk nak buat benda yang macam ni. Dia kata dalam ni apa? Siapa yang buat kebaikan, nazid lahu fiha husna. Tuhan kata aku akan tambah lagi kepadanya kalau benda tu menjadi amalan di hari-hari. Kalau dia duk buat 15, Allah akan tambah kekuatan dalam diri kita. Satu masa kita buat 30 tiap-tiap kali lepas sembahyang. Dia main 30. Sendirinya Tuhan suntik masuk dalam hati kita, dalam diri kita, kita rasa kuat nak buat 30. Pasal apa? Pasal 15 ni dah mangli dah dengan kita. 15 nak up bagi jadi 30, Allah bagi kekuatan dekat kita. Jadi 30 pula hari-hari. Ini yang dikatakan zikrullah. Allah sebut dalam ayat ni, wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna. Barang siapa yang mengusaha kerja kebajikan, kerja baik, nescaya kami tambah baginya pada kebajikan yang dikerjakan itu akan kebajikan pula. Contohnya orang yang mengekalkan zikrullah 100 umpamanya pada tiap-tiap hari, maka tiada tinggal ia yang 100 itu, maka akan terbuka hatinya hendak zikir lebih daripada itu. Tuhan akan bagi kekuatan tu. Tuhan bagi. Begitu. Demikianlah baca Quran dan selawat dan sembahyang sunat dan puasa sunat dan sebagainya. Tuhan akan bagi kekuatan. Orang hak jarang buat puasa sunat tuan-tuan, dia nak buat, ya Allah. Ni duk cadang ni hari Rabu, esok Amin, esok puasa cantik. Dalam duk kata puasa cantik tu tengok-tengok balas roti dah pagi-pagi. Dia tak boleh, dia tak boleh nak buat. Pasal apa? Pasal dia tak latih diri buat. Dia tak ada kekuatan. Tapi bagi orang yang memang dia Isnin Khamis dia sentiasa puasa tak tinggal, dia tinggal dia rasa bersalah. Nampak? Pasal apa? Tuhan dah bagi kekuatan dalam diri dia. Dia macam tu. Dia kata dan seperti yang demikian itu juga adalah maksiat, maka bertambah juga. Jaga baik-baik. Dia kata maksiat pun sama. Start dengan duk tikam ekor, duk tikam 4 nombor ekor, duk start dengan yang tu, tengok-tengok cuti duk dah genting dah. Dia meningkat juga macam tu. Dia start dengan tikam ekor je. Dia start dengan tikam RM1, tikam RM2, habis-habis kuat RM5. Tapi duk buat ni dah masuk 5 tahun dah. Tak pernah tinggal ni. Duk tikam nombor ekor ni. Lepas 5 tahun tengok-tengok dia dah digenting. Dia akan meningkat juga maksiat ni. Maka jangan mula buat benda tak elok. Mula sikit dia nak pergi lagi teruk. Itu maksud dia. Innallaha ghafurun syakur. Bahwasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang amat mengampun bagi segala dosa hamba yang mukmin. Lagi syukur, terima kasih dengan sedikit amalan hamba itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia memang sangat-sangatlah seronok apabila hamba dia tunjuk kesyukuran kepada dia. Allah sangat seronok kepada hamba yang macam ni. Dan diganda oleh Allah akan dia dengan sempurna pahalanya. Itu dia. Dan Allah janji Allah akan gandakan lagi pahala yang dia buat. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk am yaquluna iftara 'ala Allahi kadhiba. Tetapi berkata mereka itu, yang ni kafir-kafir itu telah berbuat Muhammad atas Allah itu dusta dengan nisbah Quran kepada Allah. Lepas ni kita tengok macam mana orang kafir dia tuduh kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pemohong aja. Hidup kata Quran ni Tuhan buat turun, padahal Nabi Muhammad buat sendiri Quran ni. Ini tuduhan orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.